Saya percaya tuan-tuan adalah pelajar baharu OUM. Jadi saya bagi pihak perpustakaan ingin mengucapkan juga selamat datang ke OUM. Seperti kita ketahui, tujuan bengkel ni diadakan adalah untuk memperkenalkan tuan-tuan sebagai pelajar baru OUM tentang digital library, bagaimana untuk mencari bahan-bahan yang terdapat di digital library dan juga menggunakan kemudahan ataupun servis lain yang disediakan kepada pelajar. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin kongsi slide saya, dan sebelum itu saya ingin maklumkan bahawa sesi ini sedang dirakam. Okey, dan jika tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh interrupt saya ataupun boleh bertanya melalui ruangan chatting di sebelah kanan itu, di mana rakan saya Puan Azlinda akan membantu menjawab segala pertanyaan. Okey, selain daripada itu, pada akhir sesi nanti saya akan buka Q&A session. Okey, saya share slide saya ya. Sebentar. Okey, kandungan bengkel selama lebih kurang 1 jam hingga 1 jam 15 minit ni. Yang pertama tentang penggunaan pengenalan kepada perpustakaan, siapa staf, perkhidmatan apa yang disediakan, berapa banyak buku yang kita boleh pinjam dan sebagainya. Kemudian kita akan tengok secara live tentang penggunaan portal perpustakaan, bagaimana nak cari buku bercetak atau print book, nak cari e-book, e-journal. Kemudian kita akan tengok bahan-bahan yang terdapat di dalam perpustakaan berdasarkan database. Okey, sebab di dalam digital library ni ada 28 database. Okey, 28 database ni yang membentuk digital library. Okey, jadi kita boleh tengok berdasarkan database. Contohnya kalau tuan-tuan nursing, okey, tuan-tuan boleh masuk satu database dinamakan Sinal Nursing ataupun Nursing Skill untuk mencari dengan lebih tepat lagi maklumat berkaitan dengan nursing. Okey, begitu juga kalau tuan-tuan daripada bidang pengajian Islam contohnya, boleh masuk satu database khusus untuk pengajian Islam iaitu Al-Manhal. Jadi kita akan dapat lebih banyak maklumat mengenai pengajian Islam di dalam database Al-Manhal. Okey, nanti saya akan tunjukkan pencarian berdasarkan database. Okey, kemudian kita akan tengok servis lain yang disediakan seperti interlibrary loan. Okey, interlibrary loan ni kita nak pinjam buku yang tiada dalam perpustakaan OUM. Contohnya ada di UKM, okay, kita perlukan juga, kita boleh request melalui interlibrary loan. Okay, nanti saya akan tunjukkan cara-cara dia. Okay, kemudian kita akan tengok thesis dan project paper pelajar OEM yang lepas. Okay, kita akan tengok beberapa contoh e-book yang telah dilinkkan di MyInspire. Okay, dan akhir sekali, kita juga boleh akses perpustakaan menggunakan mobile kita, menggunakan tablet atau telefon. Juga kita boleh cari bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, jika ada tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, boleh interrupt saya ya. Ataupun boleh tanya di ruangan chatting, Puan Azlinda insya-Allah akan membantu menjawab. Okey, serba sedikit tentang perpustakaan. Staf perpustakaan diketuai oleh Encik Suhaimi Jamaluddin sebagai Ketua Librarian, Ketua Pustakawan. Okey, beliau dibantu oleh Puan Azlinda sebagai pengurus dan juga saya sebagai pembantu pengurus dan Encik Hafiz dan Puan Rohana sebagai customer service. Okey, jadi Encik Hafiz dan Puan Rohana ni mereka ditugaskan dalam bahagian customer service lah. Jadi kebanyakan tuan-tuan nanti akan berurusan dengan mereka berdua ni lah. Tapi jika mereka tak dapat membantu atau tiada pada waktu tu, kami yang lain juga akan membantu tuan-tuan. Okey, sebarang jika tuan-tuan ada pertanyaan lain, nak tanya buku, okey, dan sebagainya. Okey, kemudian Puan Faridah di bahagian pembelian buku, okey, resource development, Encik Benyamin bahagian IT, okey, dan Puan Siti Fazilah di bahagian pentadbiran. Okey, serba sedikit juga tentang perpustakaan, dinamakan Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi Digital Library sempena memperingati founder OUM iaitu Allahyarham Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Okey, dan mempunyai 24 resource center di learning center. Okey, contohnya di Perak, di Ipoh, di Johor Bahru, Temerloh, okey, Kuantan. Okey, semua ini kita ada learning center.
yang kecil lah, mempunyai lebih kurang 500 hingga 3,000 buku. Okey, jadi tuan-tuan kalau kebetulan berada di PJ contohnya, boleh masuk ke pusat sumber PJ untuk membuat rujukan, meminjam dan membaca di situ. Okey, begitu juga dengan mungkin tuan-tuan berada di Kuching, okey, di KK, okey, boleh buat rujukan di situ. Okey, setakat ni mempunyai lebih 27,000 pengguna, iaitu pelajar OUM dan dianugerahkan MS-ISO 9001:2015 dan mempunyai 8 orang staf. Okey, ini adalah antara resource center yang saya cakap tadilah. Kalau di Lembah Kelang, di Bangi, PJ, Shah Alam dan Seri Rampai, Kuala Lumpur. Okey, di Johor Bahru, Alustar, Sungai Petani dan sebagainya. Jadi kebetulan jika tuan-tuan berada di Kota Baru contohnya, tuan-tuan mungkin pelajar Kuala Terengganu, boleh je masuk ke pusat sumber di Kota Baru lah untuk membuat rujukan dan sebagainya. Okey. Antara koleksi yang terdapat di perpustakaan lebih 20,000 buku bercetak. Okey, buku bercetak ni kita perlu pinjamlah untuk baca. Kemudian 28 online database yang saya cakap tadi yang membentuk digital library, audio visual. OUM iRepository ni menyimpan penulisan pelajar staf OUM lah. Antaranya ialah thesis dan project paper. Okey, contoh thesis dan project paper. Okey, dan juga conference paper dan thesis. Okey, dari segi digital pula, perpustakaan mempunyai hampir 190,000 buku e-book. Okey, dan e-journal mempunyai lebih 55,000 tajuk e-journal. Okey, kita tunggu sebentar ya. Okey, antara database bagi e-book ialah Book 24x7, EBSCO e-book. Ini yang lebih paling banyak database ialah EBSCO e-book. Okey, dari segi journal, ProQuest, Sinal. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh database ni supaya kita dapat tengok lagi bagaimana untuk kita gunakan dan akses. Okey, selain daripada itu, menggunakan library, student are granted to access all library services once registration as OUM learners. Maksudnya di sini kalau kita dah register sebagai pelajar OUM, okey, secara automatik kita boleh gunakan library. Okey, tak perlu nak register ataupun membuat sebarang bayaran lagi. Okey, asalkan dapat username dan password my OUM tu, tuan-tuan dah boleh menggunakan perkhidmatan di dalam perpustakaan OUM. Okey, yang kedua ni dia kata kita boleh buat rujukan di perpustakaan IPTA yang lain. Okey, dengan menunjukkan kad pelajar kita. Contohnya kalau tuan-tuan berada di Kuching, nak buat rujukan, nak study di Unimas Library, okey, boleh berbuat demikian, tunjukkan kad pelajar. Mereka akan membenarkan tuan-tuan sebagai pelajar OUM untuk membuat rujukan di perpustakaan Unimas. Okey, dan IPTA yang lain lah. Di UKM, USM, UMT dan sebagainya. Dan termasuk 3 lagi universiti awam iaitu UTP, okey, Universiti Teknologi Petronas, MMU dan juga UNI-KL. Okey, jadi tuan-tuan kalau berada di situ nak masuk library, nak membuat rujukan, boleh cuma tunjukkan kad pelajar OUM. Okey, kad pelajar OUM ni akan dikeluarkan oleh Learning Center. Okey, jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada Learning Center lah. Okey. Tapi untuk meminjam, tuan-tuan perlu rujuk kepada pustakawan OUM. Jadi pustakawan OUM akan buat urusan lah, akan deal dengan perpustakaan tersebut jika tuan-tuan nak pinjam buku daripada library tersebut. Okey. Okey, dari segi peminjaman pula, kita dibenarkan meminjam 5 buah buku selama 30 hari. Okey, maksimum 5 buah buku, maksimum 30 hari. Kemudian kita dibenarkan untuk menyambung peminjaman lagi selama 30 hari lagi. Okey, kalau kita perlukan dengan provided dengan syarat buku yang kita pinjam tu tidak di-request oleh pelajar lain lah. Okey, kalau contoh 30 hari dah habis, kita nak sambung, kita tanya librarian dulu, saya nak sambung boleh tak? Tapi tengok-tengok ada orang lain request buku yang kita pinjam. Jadi kita kena pulangkan. Okey, kalau tak ada orang lain request, kita boleh sambung lagi 30 hari. Okey, 5 buah buku selama 30 hari. Dan juga perpustakaan akan mengenakan denda lah supaya mengelakkan pelajar lupa ataupun sambung pinjam, orang lain tak dapat pinjam. Okey, akan dikenakan denda 50 sen sehari.
Okey, jadi pustakaan akan bagi reminder secara melalui email lah secara automatik 7 hari sebelum due, automatik akan keluar email, okey, dihantar. Okey, jadi tuan-tuan boleh semaklah email, kalau lupa ke apa ke melalui email kita akan remind. Okey, jadi kalau nak sambung contact librarian melalui pelbagai cara, melalui chatting boleh, melalui WhatsApp, telefon, email, okey, semua tu boleh kalau nak sambung peminjaman buku. Okey, servis lain yang disediakan renewal yang saya cakap tadi, kita nak sambung buku. Reservation, kita nak pinjam buku tapi buku tu dipinjam oleh pelajar lain, kita nak chop, kita nak reserve, kita boleh reserve. Sama juga bagi tahu librarian melalui pelbagai medium boleh. Jadi librarian akan booking dulu. Jadi kalau student yang pinjam tu dah pulang, giliran tuan kita akan contact. Okey. Dan interlibrary loan, buku yang kita nak tiada di dalam OUM library. Okey, mungkin ada di library lain, kita boleh request interlibrary loan. Okey, intra-library loan ni kita nak pinjam buku daripada OUM di kampus Induk. Okey, kalau tuan-tuan di Sungai Petani contohnya nak pinjam satu buku ni dekat main campus, okey, tuan-tuan boleh minta melalui intra-library loan. Saya akan tunjukkan cara ni nanti. Dan dokumen delivery pun sama, tapi dalam bentuk artikel. Kita nak artikel journal ni, tak ada dalam OUM library, kita cari tak jumpa. Okey, tuan-tuan boleh request dengan librarian. Librarian akan cuba dapatkan dekat sumber lain lah. Mungkin kat library lain atau mungkin dekat internet. Dan akhir sekali, information skill workshop ni bengkel yang kita jalankan sekarang lah. Mungkin tuan-tuan ada grup 5 orang, 10 orang, mungkin rasa nak buat workshop lagi secara online ataupun fizikal, boleh request dengan librarian. Okey, insyaAllah kita akan uruskan bengkel macam ni lagi. Okey. Ini adalah antara fasiliti yang terdapat di perpustakaan Induk lah. Self-check machine ni kita nak pinjam sendiri, tak perlu nak beratur di kaunter lagi. Okay, book drop, walaupun library dah tutup, tuan-tuan boleh drop saja buku dekat sini. Dan jadi sistem akan scan lah pemulangan kita. Okay, tak perlu nak tunggu library buka dan sebagainya. Fotokopi, computer area, reading area, ini semua disediakan wireless. Okay. Jadi tuan-tuan boleh datang singgah, kebetulan berada di Kelana Jaya ke, boleh masuk library. Okay, jangan ragu-ragu. Dan kalau tuan-tuan first semester student mungkin tak dapat lagi kad, jangan bimbang. Okay, kita benarkan. Mungkin tuan-tuan boleh tunjuk IC ke, okay, untuk pengesahan. Okay. Okay, yang akhir sekali untuk menghubungi pustakawan, ada pelbagai media sosial. Okay, yang utama ialah email lah, library@oum.edu.my. Melalui telefon, okay, 0378011928. Okay, Telegram, WhatsApp chat pun WhatsApp pun ramai juga yang bertanya. Okay, kalau nak renew buku ke, okay, boleh melalui WhatsApp chat. WhatsApp 0192600146. Dan akhir sekali YouTube. Okay, YouTube ni dia tunjuk video lah macam mana nak request buku, nak minta buku dihantar ke learning center. Okay, semua ada ditunjukkan di dalam YouTube. Okay, kalau tuan-tuan masuk YouTube, just type OUM Library, dia akan bawa ke saluran OUM Library ni. Okay, dan akhir sekali live chat lah. Okay, saya akan tunjukkan nanti dekat dalam portal library tu ada live chat. Tuan-tuan nak cari buku ke contohnya, tak jumpa atau tak tahu, dekat sebelah kanan bawah tu ada ikon chat. Tuan-tuan boleh chat dengan librarian pada office hour lah. Okay, kalau lepas office hour, kami akan terima macam email. Okay, jadi kami akan balas melalui email. Okay. Okay, cukup untuk pengenalan dahulu kepada perpustakaan. Ada sebarang pertanyaan? Setakat ni ada nak tanya melalui chatting ke? Hello sir, good Yes. morning. Morning. Nanti itu link kepada library kan, sebab saya tidak dapat screenshot dan itu link untuk library kan. Boleh sir nanti letak di forum atau apa-apa tempat yang senang untuk kami. Okay. Dekat sini, dekat chatting ni kita ada letakkan. Okay, saya letakkan semula. Okay, cik boleh rujuk kat situ Okay, thank you sir. Itu je. Okay, welcome. Okay. Okay, sekarang saya teruskan secara live cara untuk menggunakan perpustakaan. Okay, langkah yang pertama, oum.edu.my. Okay, kita perlu masuk oum.edu.my.
Kemudian My OUM atas kanan ni kita nampak My OUM. Okey, kita akan nampak begini. Kita masukkan username dan password My OUM kita tu. Kemudian klik login. Okey, bagi student kita akan nampak begini. Okey. Jadi untuk masuk ke library, saya cadangkan kita gunakan Digital Library 2.0. Okey, Digital Library ini yang lama masih beroperasi, tapi untuk pelajar baru kita cadangkan guna Digital Library 2.0 sebab yang ini nanti akan digantilah, akan tiada lah. Okey, kita klik pada Digital Library 2.0, kemudian kita akan nampak begini. Okey, nampak orang ni. Okey, kita akan nampak ada 3 menu dekat sini, Discovery Service. Okey, jadi di sini yang kita perlu masukkan keyword kita. Okey, contohnya pengurusan. Okey, kita nak cari bahan-bahan mengenai pengurusan, klik search. Okey, jadi semua maklumat mengenai pengurusan, okey, sumber maklumat mengenai pengurusan akan sesenarai. Ada di sini 8,800 lebih. Okey, semua jenis buku, e-book, jurnal, okey, semua disenaraikan di sini. Okey, kita tengok yang pertama ni pengurusan oleh Sabri Haji Hussein. Dia bagi tahu location, main library. Okey, yang kedua pun book. Book ni maksudnya buku bercetak lah yang kita perlu pinjam untuk baca. Yang ketiga pun book. Okey, kita tengok yang lain ya. Okey, bawah-bawah sikit. Yang ni conference, maksudnya conference paper. Okey, kertas persidangan pun kita boleh baca dekat sini. Okey, saya nak tunjuk kita nak cari buku sahaja. Okey, ini semua okey, buku ada, e-book ada, e-journal pun ada. Okey, kita nak filter, kita nak tapis kepada e-book sahaja result kita. Kita tengok dekat source type ni, belah kiri ni. Okey, ada source type, ada pelbagai jenis maklumat. Ada academic journal, report, e-book, book, magazine. Okay, kalau kita klik show more pun dia akan keluar satu window lagi. Dia bagi tahu lebih lagi. Magazine, conference, trade, publication dan sebagainya. Okay, jadi saya nak book. Maksudnya buku bercetak. Kita klik book kat sini. Jadi sistem akan updating. Dia akan tapis daripada 8,000 tadi tinggal 240. Okay, sekarang ni semua buku bercetak. Okay, book dan sebagainya. Okay, kemudian kita tengok di sini ada location main library, maksudnya di Kelana Jaya. Call number ni buku dia ada nombor kan, kalau buku pustakaan dia ada nombor. Okay, dan status dia available, maksudnya sepatutnya ada di library, di main library lah, main library. Okay, begitu juga dengan nombor 2. Okay, kalau show more ni 3 buku ni ada dekat main library. Okay, ada juga yang di Shah Alam. Okay, di Temeloh pun ada saya tengok. Okay, jadi kita nak pinjam satu buku, tapi kita berada di luar Lembah Kelang, di Penang contohnya. Jadi kita boleh request buku ni dihantar. Klik kat sini, book request, send to my learning center. Okay, dia akan keluar satu online form di mana kita perlu isi apa yang perlu. Okay, contohnya Alustar. Saya dekat Alustar. Student, okay, masukkan nama, nombor IC, nombor telefon, email. Okay, kemudian metadata ni dia akan keluar automatik sebab buku yang kita pilih ni, pengurusan Sabri Haji Hussein. Okay, ni dia keluar automatik, kita tak perlu nak edit lah. Okay, kemudian kita submit. Jadi librarian dia akan keluar ni, your request has been submitted successfully, di mana librarian di Kelana Jaya di main campus akan terima permohonan kita. Mereka akan cari, kemudian mereka akan WhatsApp ataupun call ataupun email tuan-tuan untuk pengesahan. Okey, jadi kena pastikanlah mobile number ni betul, email ni betul. Okey, bila dah confirm, tuan kata betul saya ada request buku. Jadi librarian di Kelana Jaya akan courier buku tersebut ke learning center kita di Alustar berdasarkan apa yang kita nyatakan kat sini. Okey, 5 buah buku selama sebulan. Okey, kalau buku yang kedua kita nak pinjam pun sama, book request. Okey, isi online form. Okey, dah isi nanti dia akan keluar macam tadi. Kemudian librarian akan contact kita. Okey, faham ya untuk kita nak request buku daripada main library. Okey, itu dinamakan intra library loan antara perpustakaan di dalam OUM.
Okay, kalau buku tu berada di main library ataupun di PJ, di KL, okay, kita boleh request buku tersebut untuk dihantar ke learning center kita. Okay? Kalau Faham. tuan-tuan berada di dalam, Syaril, okay, kalau tuan-tuan, ya, ada saya nak pertanyaan ke? bertanya, Oh ya, boleh. jika saya pinjam buku di OUM Kelana Jaya, lepas pada sebulan tu saya di luar kawasan OUM Kelana Jaya, boleh tak saya hantar buku tersebut di OUM Bangi? Boleh, boleh. Tapi maklumkan kepada kami supaya kami takut nanti dia akan simpan ke Bangi. Okay, staf Bangi tak tahu, nanti dia simpan dekat Bangi. Okey, baik. Boleh Terima tuan kasih. sama, okay. Kalau pinjam di main campus, kalau boleh pulangkan ke main campus. Kalau tak dapat, maklumkan kepada library, kata saya pulang buku ni dekat PJ. Okay, supaya librarian di main campus boleh semak lah. Okay. Itu untuk buku bercetak. Okay, untuk e-book sama juga cara dia masukkan keyword, tapi kalau e-book ni tidak banyak dalam bahasa Malaysia. Okay, mungkin kita boleh tukar management. Okay, kita tengok dekat sini pun dia ada bagi popular term. Okay, dia ada cadangkan management and leadership, okay, dan sebagainya. Jadi saya pilih management style contohnya. Kita klik search. Dia akan keluar semua result. Okay, pelbagai jenis, buku bercetak, jurnal. Okay, sama juga macam tadi, kalau saya nak cari e-book, kita tengok dekat source type ni, ada e-book. Kita tick dekat sini. Jadi, dia akan update. Okay, sekarang semua e-book mengenai management style. Okay, macam nombor 3 ni. Okay, nombor 1 dan sebagainya. Okay, e-book ni kita boleh baca terus dengan klik pada PDF full text. Okay, tengah loading. Okay, ini kita boleh pangkah pun tak apa. Okay. Okay, ada dua cara untuk baca buku dekat dalam e-book ni. Yang pertama, kita boleh download by PDF. Kat sebelah kiri ni. Ada table of content. Contohnya, saya nak download chapter 2. Kita klik dekat sini. Kemudian kita pilih chapter 2. Okay, download. Okay, ni chapter 2. Oh, tak banyak muka surat dia. 2 je. Untuk chapter 2 ada 2 muka surat. Okay, chapter 3. Okay, kita pilih chapter 3. Ada 6 muka surat. Download PDF. Okay, jadi melalui cara ni dia akan download permanen lah kat dalam komputer kita. Okay. Tapi dia bagi by chapter untuk download. Chapter seterusnya pun sama. Ada 10 muka surat. Tapi kalau kita perasan daripada 100 tadi dia berkurang kepada 92. Sebab kuota kita 100 muka surat saja untuk buku ni untuk download dalam bentuk PDF. Okay, dah cukup 100 dia akan keluar bagi tahu tak boleh download. Jadi kalau macam tu nak download lagi, just tutup, masuk balik ke portal library, cari buku yang sama untuk download. Okey, itu untuk download ke dalam PDF secara permanent. Okey, yang kedua, cara full download. Full download ni dia akan save ke dalam kita punya komputer selama 7 hari sahaja. Tapi keseluruhan buku. Okey, cara dia susah sikit lah. Leceh sikit. Yang pertama, kita perlu klik download ni, full download dekat atas kanan ni. Okey, kemudian kalau kita kali pertama, kita create account. Account ni, apa-apa account saja, email kita. Okey, tak semestinya email OEM. Okey, kalau kita first time, kita sign up lah. Kita sign up. Okey, isi semua ni nama kita, create password, email address ni pun tak semestinya email OEM ya. Asalkan kita ingat email ni dengan password ni. Okey, bila kita dah create, kita akan sign in. Okey, saya tunjuk contoh akaun saya.
Okay, dia akan keluar macam ni. Lepas saya sign in, dia akan keluar macam ni. Dia akan tanya e-book download detail. Kita nak pinjam berapa hari? Maksimum 7 hari. Okay, jadi kalau saya nak pinjam 7 hari dalam bentuk PDF, okay, recommended for desktop. Kemudian kita kena pastikan PC kita, komputer kita ada Adobe Digital Edition. Okay, untuk first time saja. Okay, kita klik Adobe Digital Edition ni. Kita download macam download biasa lah. Malaysia. Okay, ni tak perlu nak bayar semua sebab saya dah download tadi. Just follow dia punya instruction. Jadi dia akan download. Bila dah download, kita klik dekat I have download ni, kemudian full download. Okay, jadi dia telah download buku ni dekat dalam komputer saya, dekat dalam sini, desktop ni, Adobe Digital Edition ni. Excuse me, saya ada soalan. Okay. So, untuk satu chapter download itu permanent lah, itu forever kau Betul. boleh keep. Betul. Tapi kalau full buku itu, kau perlu ada time limit untuk dia lah kan? 7 hari. Betul. Maksimum 7 hari. Okay. Okay. Jadi jadi buku yang saya dah download tadi dia akan letak kat sini. Okay, kita boleh baca satu buku tapi maksimum 7 hari. Bila dah habis 7 hari dia akan bagi tahu tak boleh buka kat sini. Okay, bila kita klik pun dia takkan dapat buka buku tu. Cik, boleh tolong ulang cara nak download satu-satu buku tak dari start tu? Ulang Okay, first kita buka buku yang kita nak. Okay, macam ni contohnya. Kemudian kita klik full download. Okay, sebab tadi saya dah sign in. Okay, saya sign out semula. Saya contoh dari start tu kita nak ambil dari mana mula-mula? Daripada OUM punya, daripada ID password ke macam mana? Tak, kita masuk dekat sini. Yang ini kita dah masuk lah. Contoh course yang early childhood tu, yang diploma tu, contoh course tu. Okay, sekarang kita dah masuk dekat My OUM ya. Kita dah masuk kat portal ni, Digital Library 2.0 ni. Okay, early childhood. Okay, kita klik search. Okay, ini semua jenis buku ada, e-book ada dan sebagainya. Kalau nak e-book saja tadi dekat sini, okay, source type e-book. Okay, jadi dia akan filter senarai dia sekarang semua e-book. Okay, contohnya buku ni saya nak klik dekat PDF full text. Okay, tadi yang PDF permanent tadi dekat sini, by chapter. Yang satu buku tadi selama 7 hari dekat sini, full download. Okay, full download. Kita sign in ataupun create account. Create account ni apa-apa email OUM, apa-apa email boleh. Okay, email biasa, email Gmail pun boleh. Password pun apa-apa je. Janji kita ingatlah password tu. Okay, contohnya kat sini saya dah create account saya. Okay, saya sign in. Okay, saya dah pilih buku tadi. Contemporary Perspective tadi. Jadi bila saya dah sign in, dia akan keluar macam ni. Okay. Kemudian dia ada message, I have Adobe Digital Edition. Okay, untuk save dalam komputer kita, kita kena ada software Adobe ni. Jadi kalau tuan-tuan tidak pasti, just klik dekat sini Adobe Digital Edition. Ikut arahan dia untuk download. Okay, kalau tak ada, kalau komputer kita tak download lagi, dia akan sambung lah. Kita pilih window. Okay, kita pilih Adobe Digital Edition Installer dekat window ataupun Macintosh. Okay, kita window. Okay, dia tengah download. Okay, yes. Dia akan download.
Okay, I accept the lesson agreement. Next. Next, dia akan download software Adobe Digital ni. Okay, bila kita dah download, baru buku yang kita nak save tu ada dekat dalam software Adobe Digital Edition ni. Okay, software tu akan diletakkan dekat desktop kita dekat sini. Okay, bila kita klik kat sini, buku yang kita save tadi akan berada dekat sini. Okay. Okay, saya full download. Okay, kita close. Okay, Jadi buku tersebut akan berada dekat dalam Adobe Digital Edition ni, kita boleh baca selama 7 hari. Okay, lepas hari ke-7, bila kita nak buka, dia tak bagi dah. Boleh Okay, cara boleh. yang kedua. Okay, cara yang kedua dan ramai guna tadi yang saya cakap yang pertama tadilah. Yang download by chapter. Okay, belah kiri ni. Kalau kita nak save chapter 1. Okay, kita pilih chapter part 1. Ada 32 muka surat, kita download. Dia akan terus save dalam komputer kita dalam bentuk PDF. Okay, selama-lamanya. Tapi yang leceh dia itulah. Dia bagi 100 muka surat saja. Lepas 100 muka surat, kita perlu keluar, masuk balik buku yang sama, download untuk next chapter. Okay, boleh Okay, selain daripada itu, kalau kita baca buku ni, kita nak buat citation. Okay, assignment kita perlu reference kan. Okay, kita boleh klik dekat sini, cite. Okay, sistem akan cadangkan. Kalau di OUM kita gunakan APA, jadi kita boleh gunakan ini sebagai citation kita dekat reference list kat belakang tu. Okay. Tapi kita yang ini kita kena make sure betul lah. Format dia sepatutnya terbalik. Sarako Olivia. Okay, yang lain ni betul. Okay. Okay, kalau kita gunakan buku ini sebagai rujukan kita, kita boleh letak citation. Okay, dekat bahagian cite dekat sini. Okay, itu untuk e-book. Okay, e-book. Kita boleh sign in guna apa-apa email asalkan kita ingat email tu dan password dia. Okay, kalau kita lost, kita klik semula pada home, dia akan masuk ke portal utama library balik. Okay, dekat sini, kita masukkan balik. Okay, saya nak tunjuk sekarang journal. Okay, cara yang sama, dekat portal library, kita masukkan keyword kita. Contohnya staff retention, klik. Okay, saya tutup window yang lain. Okay, sama juga kita pilih source type academic journal. Ada 40,000. Kalau kita perasan dekat kurungan ni, itu menunjukkan bilangan journal lah, academic journal mengenai staff retention. Okay, staff retention, on nursing, okay, dan sebagainya. Jadi untuk journal ni mudah sikit. Kita boleh klik HTML ataupun PDF full text. Okay, kalau HTML, klik dekat sini. Okay, dia bagi dalam bentuk internet lah, dalam format HTML. Tapi HTML ni dia ada kelebihan dia boleh translate. Okay, kalau kita tengok atas ni, ada choose language, kita boleh nak pilih bahasa Malaysia contohnya atau Melayu. Okay, ada Melayu kat sini. Translate. Jadi sistem akan translate ke dalam bahasa Melayu. Okay, dia lambat sikit lah, dia tengah progress. Okay, jadi artikel ni nanti dalam bahasa Melayu lah. Okay, this translation produce automatic translation. Okay, jadi mungkin lain sikit lah, tapi kita boleh faham lah memberi suara kepada jururawat melalui mendengar kaki tangan. Okay.
Sama juga, kita nak cite, kita baca, nak buat rujukan, kita letak cite dekat kanan ni, sistem akan cadangkan dalam format APA kita gunakan, kita boleh gunakan ni sebagai citation kita. Dekat reference list kat belakang tu. Okay. Okay, kita nak translate pun boleh, kita highlight kemudian kita translate. Okay. Boleh Okay, klik HTML. HTML ni dia boleh translate, PDF ni dia tak boleh translate lah, dia bagi dalam bentuk macam bercetak lah, yang selalu kita tengok dalam bentuk PDF. Okay, dia cantik sikit lah. Okay, konten dia dua-dua sama. Okay. Okay, ada artikel ni terlalu banyak, 40,000 kan. Terlalu general, mungkin kita nak cari lebih spesifik, kita pergi dekat advanced search dekat sini. Jadi sistem akan cadangkan, dia akan sediakan lebih daripada satu kolom untuk kita isi. Kita masukkan keyword kita. Okay, maybe staff retention in school. Okay, kalau kita ambil PGDT ke, kita nak buat research pasal apa? Staff retention dekat sekolah ataupun cikgu. Okay, kita boleh pilih kat sini. Masukkan satu lagi keyword. Okay, ataupun nak lebih spesifik lagi. Malaysia, di Malaysia ada tak? Okay, kita boleh buat. Okay, kita search. So, daripada 40,000 tadi, dia akan berkurang lah kepada 2,000 saja. Jadi ini semua pasal staff retention di Malaysia. Okay. Tapi kalau kita nak lebih tepat lagi, staff retention ni mungkin ada perkataan lain kat tengah-tengah dia. Jadi tak tepat sangat. Kita nak tepat, kita letak open and close inverted comma ni. Supaya kita arahkan sistem cari perkataan exactly staff retention. Okay, tak ada tengah-tengah ni perkataan lain. Okay, jadi kita klik dekat sini. Jadi dia lebih tepat lah daripada 2,000 tadi tinggal 1,100. Okay, jadi result ni semua pasal staff retention dekat sekolah di Malaysia. Okay, dalam pelbagai bentuk. Okay, kalau nak journal sahaja, klik academic journal. Dia akan filter lagi kepada 500 lebih. Okay, yang bold ni menunjukkan keyword yang kita masukkan tadi ni. Okay, kalau kita nak cari dalam bahasa Melayu, kita masukkan keyword kita dalam bahasa Melayu. Urusan grafik. Okay. Tapi tak banyaklah dalam bahasa Melayu. Okay. Selain daripada tu, kita nak filter yang lain. Contohnya tahun yang terkini. Okay, lecturer kita kata nak tahun 2018 ke atas saja. Jadi kita masuk 2018 hingga 2023 academic journal. Okay, jadi sekarang result dia semua academic journal berkaitan dengan staff retention school Malaysia yang diterbitkan 2018 tadi hingga 2023. Okay, dia akan kecilkan result pencarian kita. Okay, jadi kita perlu bermain dekat sini. Staff retention ataupun ada selain daripada staff retention, sistem cadangkan employee retention ataupun employee turnover. Okay, kita boleh pilih. Jadi, kebarangkaian untuk kita dapatkan bahan lebih besar sebab kita masukkan lebih daripada satu perkataan, satu frasa. Selain daripada staff retention, employee retention. Okay, employee turnover. Itu semua cerita benda yang sama tapi perkataan saja berbeza. Okay, jadi kita perlu bermain dengan keyword ni lah. Okay, kita perlu pandailah cari sinonim dia. Okay, boleh
Okey, kita nak filter tadi belah kiri ni. Nak tahun terkini. Okey, kita boleh adjust tahun dekat sini. Jenis bahan, kalau kita nak journal saja, tick dekat journal saja. Okey, kalau kita tak nampak kat sini, kita klik show more, dia akan keluar satu window lain. Ada jenis-jenis bahan yang lain. Okey, selain daripada itu, kalau ada yang master atau PhD, okey, lecturer kita prefer peer review journal. Okey, jadi kita boleh tick dekat peer review ni. Jadi peer review ni jurnal yang telah ditapis, okey, di-review, diulas oleh mereka yang mahir dalam bidang tersebut lah. Jadi kualiti peer review artikel ni atau peer review jurnal ni lebih tinggi berbanding yang bukan peer review. Okey. Jadi sekarang semua peer review journal on staff retention ataupun employee retention School Malaysia. Okey, nak download just klik PDF full text. Boleh tak perlu nak sign in lagi. Okey. Citation dia akan penulisan citation. Citation. Okey, citation tadi yang saya sebut, kalau kita pilih artikel yang pertama ni tadi, okey, kita okey, kalau keluar begini, kita cuba sign in semula. Masuk semula. Okey, sebentar ya, kita break sekejap. Okey. Okey, kita break 5 minit ya. Okey, baik. Baik, Encik Syaril. Okey, kita teruskan ya. Saya share semula skrin saya.
Okay, ada yang bertanya macam mana kita nak buat APA citation tu. Okay, library akan buat dalam masa terdekat ni lah satu bengkel APA citation. Okay, selain daripada tu, tuan-tuan boleh rujuk dekat bahagian survival guide. Ya, So, survival guide. Kita ada letakkan rakaman semester lepas lah tentang APA citation. Okay, di dalam library support. Okay, mana APA? Okay, bengkel penulisan gaya APA ni. Okay, tuan-tuan boleh tengok dekat sini jugalah. Okay. Selain daripada itu, dalam semester ni mungkin dalam masa 2 hingga 3 minggu lagi, library juga akan buat satu lagi bengkel gaya penulisan APA. Okay. Okay, kita teruskan lagi digital library. Okay, saya try kejap ya. Tak dapat juga. Ada masalah teknikal sikit sekarang ni. Okay, kita cuba Okay, tadi saya dah tunjuk print book. Okay, nak cari print book, kita boleh request dihantar ke learning center kita. Cari e-book, kita boleh download by PDF ataupun keseluruhan buku selama 7 hari kita boleh baca. E-journal, kita boleh download semua artikel. Dan kalau kita pilih HTML, kita boleh translate ke dalam bahasa Melayu. Okay, sekarang saya nak tunjukkan pencarian berdasarkan database. Okay, database ni iaitu pengkalan data lah. Di library OUM kita ada 28 pengkalan data. Okay, ini portal OUM, portal library. Kita klik dekat database. Okay, sorry, kita klik dekat resources. Resources, electronic resources. Okay, di sini ada subscribe, di mana kita langgan. Dan ada open access ni percuma. Okay, subscribe dulu saya nak tunjuk. Kita ada 28 database yang kita subscribe. Okay, masih tak dapat lagi. Okay, saya terangkan dulu Okay, kalau kita tidak pasti bidang kita, kita boleh type Islam. Contohnya kita ambil pengajian Islam. Okay, ada 2 database yang berkaitan dengan pengajian Islam, iaitu Al-Manhal dan Taylor and Francis. Okay, kita nak masuk Al-Manhal dulu. Okay, tak dapat masuk ke database ni. Tapi cara dia samalah. Kita klik dekat sini, dia akan sediakan satu ruangan keyword kita nak cari. Contohnya kita buat pasal zakat. Jadi kita masukkan perkataan zakat, dia akan keluarkan senarai bahan di dalam database ni berkaitan dengan zakat. Okay, kita tak perlu nak sign in lagi. Okay, sebab kita dah sign in mula-mula tadi dekat MyOUM tadi. Okay, dekat MyOUM ada nama kita. Kita dah klik dekat sini. Ni sebagai pintu dia lah. Di mana dia iktiraf kita sebagai pengguna yang valid. Okay, jadi kita nak cari berdasarkan database. Kita pergi resources, electronic resources. Okay, dalam bidang kita pengajian Islam, dia akan bagi 2 database. Kita klik salah satu, dia akan keluar database tersebut. Kita masukkan keyword kita. Okay, dalam bidang lain mungkin business. Enter. Okay, jadi sistem akan bagi tahu database yang berkaitan dengan business. Ada EBSCO, Business Source Complete. Okay, EBSCO Entrepreneur. Okay, cara yang sama. Kita masukkan keyword. Okay, kita gunakan advanced search lebih daripada satu keyword. Jadi, dia punya result dia lebih detail, lebih spesifik lagi. Okay, dan belah kiri tu ada filter. Kita nak filter by tahun ataupun peer review. Okay, kita boleh pilih kat situ. Dan kita boleh download macam tadi, PDF ataupun HTML. Okay, beza dia tadi, kita guna yang pertama tadi saya tunjuk tadi, Discovery Service, dia akan cari ke semua jenis bahan. Buku, print, e-journal, report, dia akan keluarkan semua.
Tapi kalau kita pilih dekat resources ni, electronic resources, dia akan masuk dekat database yang kita pilih sahaja. Okay, dia lebih spesifik lagi dalam bidang kita. Okay, nursing pun sama. Just type nursing. Okay, dia ada senarai beberapa database yang berkaitan dengan nursing, iaitu EBSCO Sinal, EBSCO eBook, Gale, okay, dan sebagainya. Tapi yang dua yang terkenal iaitu Sinal, okay, EBSCO Sinal, dan bawah sekali ni Elsevier Clinical Nursing. Okay, ini nursing, jadi kita nak cari semua keyword berkaitan dengan nursing lah. Okay, okay, jadi samalah asma. Okay, sistem pun akan bagi suggested keyword asma diagnostik contohnya. Okay, dia akan senaraikan semua. Okay, saya tunjuk yang tadi ya, yang tak dapat masuk tadi. Pengajian Islam tadi, contohnya Islam. Okay, Al-Manhal. Okay, kita dah dapat masuk dah. Saya close yang lain. Okay, ni keluar bahasa Arab kan. Kita boleh tukar pada bahasa Melayu balik dekat sini. Al-Arabiyah ni, dia tukar English contohnya. Okay, kita pilih English. Dia akan keluar interface dia dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi kita nak cari zakat tadi. Tak ada zakat. Okay, kita try semula. Okay, ini pun dekat sini pun dia ada bagi pilihan. Full text, title. Title ni maksudnya dekat tajuk dia saja ada perkataan zakat baru keluar dalam result, dalam hasil pencarian. Kalau full text ni dekat mana-mana, dekat abstract, dekat isi kandungan dia ada perkataan zakat, dia akan keluar. Okay, selalunya kita gunakan title lah supaya lebih tepat lagi. Tapi kalau kita tak pasti tajuk, kita nak cari berdasarkan nama author. Okay, mungkin kita buat research pasal Yusuf Qardawi. Okay, jadi kita boleh masukkan nama author dan in author. Okay. Tak ada Qardawi apa. Okay, saya buat zakat tadi, semua senarai bahan-bahan berkaitan dengan zakat. Okay, ada yang bahasa Malaysia, ada bahasa Inggeris. Okay, kalau kita nak dalam bahasa Malaysia saja, dekat sini ada document language, ada Afrika, English. Okay, dekat bawah ni, bahasa Melayu. Okay, sekarang ni semua bahan dalam bahasa Melayu berkaitan dengan zakat. Okay, kita boleh download dekat atas kanan ni download. Okay, download. Dia akan download semua. Artikel ni ada 18 muka surat, dia akan download. Okay. Okay, kemudian kita nak buat citation. Kita baca artikel ni, kita nak cite. Pilih cite dekat sini. Di OEM kita guna APA, jadi dia akan cadangkan
macam ni nak cite untuk artikel ni. Boleh Itu untuk database An-Manhal dalam pengajian Islam. Sama juga macam tadi, kalau nursing, kita type nursing, dia akan keluar senarai database, kita pilih satu database, mana-mana database lah. Okay, dia akan masuk database EBSCO Sinal ni, kita masukkan keyword cardiac arrest, okay, sakit jantung, okay, sama. Okay, kita nak filter lebih tepat lagi, masukkan advanced search. Okay, kalau cardiac arrest saja ada 28,000 tadi. Okay, jadi apa? Male di kalangan lelaki. Dia bagi cadangan juga. Male ada, mens. Jadi bila kita ni, dia akan result dia lebih banyak. Okay, nak download PDF full text. Okay, nak filter tahun dekat sini. Okay. Banyak lagi lah database lain. Kalau kita dalam bidang bisnes, type business. Okay, ada academic search, ultimate, business, source complete. Okay, kalau macam ni, just klik advance dan proceed. Okay, sama juga konsep dia, masukkan keyword. Okay, kalau kita nak lebih tepat, masukkan open and close inverted comma. Okay. Okay, dalam pengurusan ada satu istilah, management by walking around. Okay, jadi kita boleh letak open and close inverted comma supaya pencarian dia lebih tepat. Okay. Okay, itu untuk database. Okay, tuan-tuan boleh try dekat resources, electronic resources. Okay. Satu lagi database yang saya rasa berguna untuk kita, terutama yang mencari bahan-bahan dalam bahasa Malaysia, ialah MyJournal. MyJournal ni dalam open access. Kita klik open access, kita type MyJournal, JURNAL dalam bahasa Malaysia. Okay. Okay, kita cuba MyJournal, kita scroll bawah ni, MyJournal. MyJournal ni satu database yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, di mana dia kumpul lebih 300 jurnal yang diterbitkan oleh penerbit di Malaysia seperti Universiti di Malaysia, okay, agensi seperti Mardi, Pharma, semua tu lembaga getah. Okay, kalau dia ada penulisan dia sendiri, dia akan kumpulkan dekat sini dan kita boleh akses full text. Okay, 98% daripada dia kita boleh akses full text. Full text ni maksudnya penuh lah. Okay, sekarang kita dah masuk dekat MyJournal, kita tak perlu nak register apa. Kita klik search. Okay, kita masukkan keyword. Contohnya pemikiran kritis. Kita buat critical thinking. Kita nak dalam bahasa Malaysia. Ada tak? Okay, yang search ni kita pilih selalunya artikel lah. By article. Okay, saya besarkan Okay, pemikiran kritis. Kita pilih by article. Kalau by journal ni, tajuk jurnal dia ada perkataan pemikiran kritis. Okay, tak banyak lah. Mungkin tak ada langsung. Kalau artikel ni, kemungkinan ada. Okay, ada banyak ni. Ada berapa ni? Okay. 20 lebih lah. Lebih daripada 20. Ada 2 muka surat. Okay. Pemikiran kritis. Jadi kita nak buka, just klik pada tajuk. Okay, saya close window lain Kita klik pada tajuk, dia akan buka, bawa kita dekat artikel tersebut sahaja. Yang atas ni dia punya summary atau abstract, penulis dia daripada mana. Okay. Dan kita confirm kita nak, kita klik download this article.
Okey, ni artikel tu. Ada 14 muka surat, kita boleh download keseluruhan dekat sini, kanan atas ni. Okey, boleh ya? My Journal. My Journal ni sebenarnya open access. Kalau kita Google je, kita boleh juga dapat. Tak perlu nak masuk portal library. Okey, kalau macam ni, kita biarkan saja. Dia akan direct kepada page tersebut. Okey, dia akan direct ke sini tadi. Okey, jadi ada dua cara nak masuk My Journal. Kita boleh Google, type My Journal. Ataupun yang kedua, melalui portal library tadi. Dekat resources, electronic resources. Open access ni, menu open access. Kita type My Journal. Okey, kemudian kita klik search. Kita masukkan kata kunci kita, konsep yang kita nak cari. Slow sikit. Okey, kita pilih by article. Jadi result dia semua akan senarai, kita boleh dapatkan full text. Okey, dekat sini download this article. Okey, ni keluar kita nak cari tadi. Maqasid syariah pun boleh. Okey, yang penting search for ni kita pilih artikel Atau kita nak cari by author, kita boleh pilih author. Okey, semua artikel yang ada berkaitan dengan maqasid syariah, klik pada tajuk, dia akan bagi abstract, kemudian kita scroll bawah, kita akan dapat full text. Okey. Okey, ada pertanyaan? No, sir. No, Okey. No, sir. Okey, boleh tanya dekat dalam chatting, Okey, kita tengok PowerPoint kita. Okey, pencarian by database telah selesai. Request interlibrary loan tadi sebenarnya saya dah tunjuk dekat mula-mula tadi, request print book tu. Oh, bukan. Okey. Okey, sekarang kita tengok request interlibrary loan. Okey. Interlibrary loan ni kita nak request buku yang tiada di dalam OUM. Dan kita perlukan juga cara dia, ini portal library, mula-mula tu dekat home ni. Kita scroll bawah, ada interlibrary loan service. Okey, kemudian kita klik interlibrary loan request form. Okey, akan keluar satu form. Okey, kita tekan next. Kita masukkan tajuk buku kita, author. Kalau kita tidak pasti nama author, kita letak dash. Buku ni, tajuk buku kita perlu masukkan lah. Edition dan sebagainya. Yang bintang ni maksudnya kita kena masukkan. Kalau tak pasti, letak dash saja. Okey. Kemudian next. Okey. Next. Kalau ada buku kedua, sama juga masukkan buku yang kedua. Okey, dan sebagainya. Kalau satu buku saja, just tekan next saja sampai habis buku yang kelima. Sebab kita boleh pinjam atau request 5 buah buku.
Okey, kemudian kita isi nama, email OUM kita, learning center ni yang penting. Okay, yes, I have declared that the copy this for my research and private study lah. Jadi librarian akan terima permohonan kita, dia akan cuba dapatkan dekat sumber mana yang ada. Kalau ada dalam e-book, mereka akan bagi tahu dan mereka akan email kepada kita kalau ada e-book. Okay, kalau tak ada e-book, dia akan cuba cari dekat UKM ke USM ke kalau ada buku yang kita nak. Okay, setakat ni semua tu adalah percuma. Okay. Okay, itu untuk interlibrary loan. Kita pinjam buku daripada library lain. Intra ni yang saya cakap awal-awal tadi, kita pinjam buku daripada main campus. Okay, saya dah tunjukkan mula-mula tadi. Okay. Dan journal. Journal ni iaitu document delivery service lah. Kita nak request buku, artikel dihantar ke learning center, ke kita. Cara yang sama, home, scroll bawah, ada satu perkataan document delivery service. Ini kita nak minta artikel yang kita cari tak ada, kita nak minta. Okey, jadi sama juga request delivery service, masukkan tajuk artikel. Yang ini kita kena pastikan ada nama kita, email kita. Kita gunakan Google account OUM kita. Okey, ada student dia komplain, dia kata tak dapat keluar form ni sebab dia tak masuk Google account dia melalui OUM. Mungkin dia guna account Gmail dia. Jadi bila guna account Gmail, dia klik borang ni, dia tak keluar, borang ni tak aktif. Okay, jadi masa awal-awal lagi kita kena pastikan kita masuk Google account ni melalui @OUM tu. Okay, baru borang ni akan aktif. Okay, sama jugalah kita masukkan tajuk. Kalau ada asterisk ni, kita kena masukkan. Kalau tak pasti, kita letak dash dan seterusnya. Jadi, librarian akan terima. Mereka akan cuba dapatkan dekat sumber-sumber lain yang ada. Dan kalau ada soft copy, mereka akan email kepada kita. Sorry. Sekarang, kita tengok thesis dan project paper OUM. Okay. Sama juga kita masuk ke portal library di bahagian digital library, resources, thesis and dissertation. Okay, kalau kita postgraduate, kita boleh klik dekat list of thesis and dissertation ataupun final year project paper. Dia akan keluar senarai project paper bagi pelajar degree dan PhD dan master, dia akan keluar dekat sini. Okay, jadi kita boleh download, save dalam PDF. Cuma list of thesis and dissertation ni cuma dia bagi dalam chapter 1 dan reference sahaja. Okay, sebab masih lagi di bawah copyright pelajar tersebut bagi thesis dan PhD. Okay, bagi project paper, kita boleh dapatkan keseluruhan project paper tersebut. Okay, selected lah yang dipilih oleh fakulti. Okay, saya tak dapat tunjukkan sekarang sebab dia punya sistem dia down. Okay, tapi kaedah yang sama lah. Kita klik dekat sini, list of final year project. Okay. Okay, dan akhir sekali kita nak tengok e-book link to My Inspire. Okay, kebanyakan buku di dalam library, kalau lecturer tu cadangkan, dia akan linkkan dekat My Inspire. Okay, contohnya kalau kita ambil ni My Inspire. Contohnya kita ambil BBHI 4103. Okay, Industrial Relation. Ini kalau siapa yang register subjek ni je lah akan nampak begini. Okay, dekat bahagian content. Okay, selain daripada modul ni, e-modul, akan diletakkan e-book. Okay,
Contohnya industrial relation, trade union and labor legislation, kita boleh download automatic. Okay, tapi kita perlu ingat buku ni for educational and personal purposes only, tak boleh share dekat tempat-tempat lain. Okay, ada yang e-journal. Okay, klik dekat link ni, dia akan masuk e-journal dan kita boleh carilah e-journal yang berkaitan dengan industrial relation. Okay, ada yang print book. Print book ni kita perlu request dihantar dulu, baru kita boleh baca. Okay. Cara dia sama, kita besarkan window ni. Dekat sebelah kiri ni kita nampak book request send to my learning center. Okay, sama juga macam awal tadi saya terangkan, kita isikan dan submit. Jadi librarian akan terima permohonan kita, dia akan hantar ke learning center kita. Okay. Ini untuk buku yang dimasukkan di dalam MyInspire lah. Jadi tuan-tuan tak perlu nak cari di dalam library lagi. Okay, tapi tak semua subjek atau kursus yang ada buku yang dilinkkan di MyInspire. Okay, bergantung pada lecturer subjek tersebut. Okay, dan akhir sekali mobile. Okay, selain daripada kita nak akses library ni melalui PC atau laptop, kita juga boleh akses melalui mobile kita, mobile phone kita ataupun tablet. Okay, caranya kita telah rakam dahulu. Okay, ini contohnya melalui telefon ya. Masuk my OUM ni, oum.edu.my. Okay, kita masuk macam biasa lah. Dia akan keluar begini, kita pergi kepada Digital Library 2.0. Sekejap ya. Okay, Digital Library 2.0. Okay, dia akan masuk ke library. Cuma interface dia berbeza sikit lah. Yang mula-mula ni sama, lebih kurang sama. Kita masukkan keyword kita. Contohnya early childhood. Kita klik search. Okay, cuma source type tadi tak nampak. Okay, kita klik dekat sini. Ada arrow sebelah kiri ni. Okay, ni semua result. Tapi kita nak filter. Mungkin kita nak artikel jurnal saja tadi kan. Okay, kita klik dekat sini. Arrow ni. Okay, dia akan keluar begini. Dan kita pilih. Kita nak jurnal. Ataupun kita tahun berapa ke. Kita boleh adjust kat sini. Atau source type kita nak jurnal. Kita boleh tick dekat sini. Jadi dia akan filter. Dia akan keluar yang macam dalam laptop kita lah. Dalam komputer kita. Dan kita boleh download macam biasa ke dalam telefon ataupun tablet kita. Okay, dia akan keluar result semua dan download macam biasa lah. Okay, kemudian kita tengok chatting. Okay, masa kita nak cari bahan, mungkin kita nak tanya librarian. Okay, kita boleh tengok kat sini, let chat. Okay. Macam mana nak pinjam buku. Bukan, sorry. Bukan kat sini. Okay. Dekat bawah ni, okay. Okay, jadi librarian yang bertugas akan menjawablah chatting kita. Okay, dan kita boleh terus pinjam dekat sini kalau kita chat dekat dalam ni. Okay, kalau kita blur ke kita kan tak tahu macam mana, kita boleh terus chat dekat sini. Okay, kalau office hour lah. Kalau malam, kita tanya kat sini, keesokan harinya librarian akan terima pertanyaan kita, mereka akan jawab melalui email kita. Nanti kita kena masukkan email. Kalau kita tanya dalam lepas office hour, dia akan tanya email kita. Okay, sistem ni akan tanya email kita. Okay.
Minta maaf actually jika melalui chat, kita perlu tak isi dia punya form untuk buat pinjaman lagi? Ataupun hanya melalui chat? Perlu juga, perlu melalui form juga. Perlu menggunakan form. Okay, sebab kita nak record lah LC mana, okay, senang lah untuk record kita kan. Okay. Oh, yang chat ni untuk reminder lah jika dah dapat buku ya? Okay, Betul. Okay, sama. Okay, saya rasa itu saja. Sebelum saya wrap up, saya nak ulang semula secara ringkas. Okay, untuk masuk ke portal perpustakaan, kita perlu melalui MyOUM. Okay. Kemudian kita klik Digital Library 2.0. Kita cari semua bahan melalui Discovery Service. Dan kita boleh filter dekat sebelah kiri ni jenis-jenis bahan yang kita nak. Ataupun tempoh masa diterbitkan. Okay, semua dekat sini. Okay, peer review. Okay, academic journal sahaja, tick dekat sini. Okay. Kalau nak buku bercetak, dia source type dia book sahaja, book. Tapi kalau kita tengok dekat sini tak ada book, kita klik show more. Kita akan nampak book kat sini. Okay, jadi result dia nanti semua buku yang kita kena pinjam lah untuk baca. Okay. Okay, kita tak perlu nak sign in lagi sebab kita dah masuk melalui MyOUM. Okay, cuma kalau kita nak pinjam satu buku tadi selama 7 hari, baru kita sign in. Okay, sign in pun tidak semestinya email OUM. Apa-apa email, asalkan kita ingat email tersebut dan password dia. Okay, kalau first time kita sign up. Okay, yang lain saya rasa ini librarian telah menjawab lah. Okay, kalau nak lebih detail pencarian, kita gunakan resources, electronic resources. Okay. Selain daripada itu, ada bernama library. Bernama library ni database yang simpan akhbar, okay, berita ataupun who's who, okay. Dia bidang dia. Archival news, case pictures, fact and figure, who's who, kita boleh guna kat sini. Okay, sama juga tak perlu nak sign in. Okay, cari dekat sini. Kalau kita nak cari berita pasal landslide, okay, tanah runtuh. Semua ada kat sini. Okay, dan kita boleh download. Tak boleh download lah. Download. Okay, dia akan download. Okay. Okay, saya harap tuan-tuan boleh try. Okay, kalau free tu boleh try masuk. Okay, tak perlu nak risau username, password semualah. Janji masuk dekat MyOUM kat sini. Okay. Ada sebarang pertanyaan sebelum saya akhiri sesi ini? Ya, so saya ada soalan. Ya. Recording ini kan mana yang kami boleh tengok balik kalau kita lupa nanti? Okey, dalam masa 2 hari, mungkin hari Sabtu atau hari Ahad, kami akan letakkan sesi rakaman ni di bahagian announcement. Okey, announcement dekat bahagian others. Okey. Okey, jadi di sini kita akan letakkan contoh ya untuk sesi yang lepas. Oh, dah tak ada. Okey, kita akan letak di sini. Jadi ada link dekat sini lah. Tuan-tuan klik kat sini akan dibawa ke YouTube. Okey, ataupun untuk tengok yang sesi-sesi lepas dekat dalam survival guide. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. Di dalam survival guide di bahagian library support. Okay, ada banyak lagi selain daripada hari ini punya. Ada APA, okay. Ada search, download ebook, artikel, semua ada letak sini. Okay.
Okay, ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri bengkel pada pagi ni? Puan Azlina ada letakkan evaluation form saya rasa. Evaluation link. Okey, pohonlah tuan-tuan dapat isikan evaluation form ni supaya kami dapat membuat penambahbaikan. Boleh tanya tentang online access sebab ada password dan user perlu dimasukkan dalam. Untuk mencari buku kita tak perlu memasukkan username dengan password lagi Encik Farid. Yang perlu masukkan password tu kalau kita nak save buku. Okey, masa saya tunjuk mula-mula tu. Okey, kalau mungkin ada yang minta username password, maksudnya kita tidak subscribe artikel tersebut. Sebab database ni dia ada banyak package. Okey, kalau kita dapat baca abstract sahaja, lepas tu dia akan tanya username password, tu maksudnya artikel tu tidak di dalam langganan kita. Tapi tuan-tuan boleh request, macam saya cakap tadilah, gunakan document delivery service. Okey, copy tajuk, okey. Isi dekat online form tu, jadi librarian akan cuba dapatkan dekat sumber lain. Okey, recording link tadi saya dah cakap tadi dekat dalam My Survivor Guide ataupun dalam announcement. Okey, saya rasa itu sahaja setakat ni. Okey, selamat berjaya kepada semua. Good luck dalam pembelajaran di OUM. Okey, jangan lupa ikuti mungkin next bengkel mengenai APA citation style. Okay, kita akan tengok macam mana kita nak buat apa citation lah, reference and citation. Okay semua, selamat berjaya sekali lagi. Good luck. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Terima kasih Tuan Syaril. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Salam. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Thank you. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Thank you. Share. Terima kasih. Sama-sama. Sandy ada nak tanya ke? Ada angkat tangan tu? Tak ada ya? Okey, terima kasih Puan Azlinda. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi.